Nah. Nah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Lah, dekatkan sikit, zoomkan. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah Taala kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini insya-Allah untuk kita menyambung kuliah tafsir suratul Qiyamah, yang mana kita telah berkuliah selama 3-4 siri insya-Allah. Pada malam ini kita sampai pada pembahasan terakhir berkenaan dengan tafsiran suratul Qiyamah ini. Mudah-mudahan dengan adanya perbincangan dan juga perbahasan pada malam ini insya-Allah sebanyak akan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Wa qala Allah Subhanahu Wa Taala fi Qur'anil Azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat orang-orang yang beriman dan kamu yang ilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa barakatuh may yuridullahu bihi khairan yufaqih fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki Allah Taala akan kefahaman kebajikan dan saya diberikan kefahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wa intifa wa ifadatu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalatu al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala insyaallah. So malam ini kita akan sambung ayat yang seterusnya dalam suratul Qiyamah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Quran, aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula, aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula. Maksudnya celakalah bagimu wahai orang kafir, dan memang celaka sungguh. Celakalah bagimu wahai orang kafir, memang celaka sungguh. Jadi ayat ni tuan, dalam ayat ni, ayat yang ke-34 dan 35 mengandungi 4 kali perkataan aula. Aula summa aula, aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula. Jadi apakah maksud aula di sini? Aula di sini maksudnya celaka, bukan aula bermakna lebih baik. Kerana ada juga aula bermakna lebih baik, tapi di sini aula bermakna celaka. Celaka pada orang kafir. Dan memang sungguh celaka. Celakalah bagimu orang kafir. Dan memang celaka. Di sini ayat ni merupakan ayat ancaman. Ancaman dan ugutan. Dan mendoakan keburukan pada orang kafir lah. Yang mana ayat sebelumnya dinyatakan bahawa fala saddaqa wala shalla walakin kazzaba wa tawalla summa zahaba ila ali yatamatta.
Ayat 31 dan 33 menyatakan bahawa namun orang kafir bukan sahaja enggan percaya dan enggan menunaikan solat, malah mereka juga mendustakan dan berpaling engkar. Malah mereka, yang pertama mereka tidak mau solat, kemudian mereka mendustakan para nabi dan para rasul, dan mereka tidak membenarkan apa-apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Kemudian mereka pergi pada ahli keluarga mereka dalam keadaan sombong, angkuh dan sombonglah, takabur. Maknanya tidak mahulah mengikut apa-apa yang didakwahkan ataupun disuruhkan oleh para nabi dan para rasul. Jadi pada ayat yang malam ini, aula laka faula summa aula laka faula, ayat ini merupakan sambungan daripada ayat yang sebelumnya, fala saddaqa wala shalla walakin kazzaba tawalla summa zahaba alihi yatamatta. Jadi ayat ini merupakan ayat celaan, celaan kepada orang kafir yang mana mereka tidak mau solat tadi, yang tidak percaya dan tidak beriman kepada para nabi dan para rasul, dan juga mereka pergi pada ahli keluarga mereka dalam keadaan sombong dan angkuh. Jadi maknanya celakalah mereka dan diulangi kutukan dalam bentuk doa. Dengan kata lain, celakalah kamu dan Allah Ta'ala memusnahkan kamu. Doa kemusnahan ini akan terus berulang kepada kamu satu demi satu. Kamu memang layak musnah. Jadi ancaman, ukutan dan janji buruk Allah Ta'ala pasti berlaku pada orang yang kafir, orang yang sombong, angkuh ketika berjalan. Maksudnya kamu bolehlah berjalan seperti itu kerana kamu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ungkapan suruhan yang sebenarnya dia bermaksud sinis ataupun sindiran. Sindiran. Aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula. Ayat ni berbentuk sindiran kepada orang-orang kafir. Sama juga dengan ayat-ayat lain lah. Dalam ayat Quran, dalam Quran banyak juga ayat menyatakan Allah Ta'ala menyuruh satu benda tu, tapi suruhan dalam bentuk sindiran lah. Bukan makna dia suruh. Suruh tetapi tidak bermakna suruh. Seperti Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata zuk fa innaka antal azizul karim. Zuk, rasakan oleh kamu. Kamu manusia terhormat lagi mulia. Zuk fa innaka antal azizul karim. Surah Ad-Duhan ayat 49. Ayat ni berbentuk amar. Ayat ni berbentuk amar, zuk, rasakan. Tapi walaupun bentuk amar tetapi dia berbentuk qabih, taubih ataupun qabih ataupun iqab bentuk sindiran ataupun siksaan kepada orang-orang yang ingkar, tidak taat kepada Allah Ta'ala dan para nabi dan rasul. Itu juga dengan ayat lain, surah Al-Mursalat sebutkan, dia kata kulu wa tamatta'u. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Makanlah dan bersenang-lenanglah wahai orang-orang yang ingkar sementara kamu hidup di dunia, kerana sebenarnya kamu adalah manusia yang berdosa. Ayat ni zahiriat yang menunjukkan kepada perintah, kulu wa tamatta'u, makanlah oleh kamu dan bersenang-senanglah. Tetapi dia berbentuk sindiran, kan, ataupun bentuk kecaman. Sindiran, kecaman, ancaman kepada orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala, di mana ayat itu sebut kulu wa tamatta'u, makanlah oleh kamu dan bersenang-senanglah kamu. Qalila, dalam mata yang sedikit ini waktu di dunia, innakum mujrimun, padahal kamu tu orang yang berdosa. Kamu orang berdosa sebenarnya, dan kamu besok akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat surah Al-Mursalat ayat 46. Begitu juga dalam ayat lain Allah Taala sebut fa'budu ma syi'tum min dunih. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Maka sembah oleh kamu apa yang kamu suka selain daripada Allah Taala. Ayat zahir ini seolah seperti Allah Taala menyuruh menyembah selain daripada Allah Taala. Tetapi tidak. Ayat ini berbentuk sindiran. Kan, sindiran kan, ataupun kecaman, ataupun tempelakanlah kepada orang kafir, bahawa mereka boleh buat tapi nanti kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga dalam ayat tadi ayat Az-Zumar ayat 15. Kemudian dalam ayat Fusilat ayat 40 Allah Taala menyebut, dia kata i'malu ma syi'tum.
i'malu ma syi'tum. Buatlah apa yang kamu suka. Buatlah apa yang kamu suka. Kamu nak buatlah. Nah, tapi janjiku kata Allah adalah benar. Ancamanku, sisaanku adalah benar. Sesiapa yang tidak mau bertaubat kepadaku dan kekal dalam melakukan dosa dan juga maksiat padaku, maka aku azab mereka lah. Baik. Kemudian Qatadah Al-Kalbi Al-Muqatil meriwayatkan pada satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Abu Jahal. Kemudian dia bersabda kepada Abu Jahal. Apa sabda Rasulullah kepada Abu Jahal? Di mana Nabi sallam dia kata, disebut ayat ini, aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula. Celakalah kamu wahai orang kafir. Mana tujukan pada Abu Jahal. Dan memang anda celaka. Celakalah kamu wahai orang kafir dan memang kamu celaka. Jadi Nabi berkata demikian kepada Abu Jahal. Lalu apa kata Abu Jahal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Jahal pada kata Nabi pada Nabi, dia kata, dengan apa engkau mahu mengancam aku wahai Muhammad? Engkau dan Tuhanmu tak mampu buat apa pun sesuatu pun pada aku. Aku adalah orang yang paling terhormat di kalangan orang-orang penduduk Mekah ini. Kemudian dia terus pergi dengan perasaan aku. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini seperti mana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah kepada Abu Jahal. Dalam peperangan Badar, Abu Jahal tampil berpidato di hadapan tentera kaumnya. Dan beliau berkata, selepas hari ini Allah Ta'ala tidak akan disembah selama-lamanya. Dia berkata kepada bala tenteranya ketika dalam peperangan Badar. Sebelum berlakunya peperangan Badar, maka dia berkata pada bala tenteranya, selepas pada hari ini, Allah Ta'ala tidak akan disembah lagi selama-lamanya. Tetapi apa yang berlaku tuan-tuan dalam peperangan Badar, akhirnya dia terbunuh. Abu Jahal terbunuh dalam peperangan Badar. Masya Allah. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian Allah Ta'ala mengajukan dua dalil menunjukkan benarnya hari kebangkitan dan untuk memperkukuhkan mesej yang terkandung pada awal surah. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahawa kamu tidak akan dikumpulkan? Kamu tidak akan dikumpulkan tulang belulang kamu. Yang pasti tulang belulang kamu besok akan dikumpulkan. Sebab apa? Allah Ta'ala bersumpah dalam ayat yang pertama dalam surah ini, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Allah Ta'ala bersumpah dengan nama hari kiamat. Allah Ta'ala tidak akan bersumpah kepada benda-benda yang bohong ataupun benda-benda yang sia-sia. Allah Ta'ala bersumpah dengan benda yang realiti akan berlaku. Sama ada belum berlaku, sedang berlaku ataupun akan berlaku. Mustahil Allah Ta'ala bersumpah dengan benda yang sia-sia. Sebabnya ulama tafsir nyatakan Allah Ta'ala bersumpah dengan kiamat kerana kiamat itu pasti akan berlaku. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan kamu juga nyatakan dalam ayat yang selepas itu di mana manusia juga dalam keadaan lawamah, dalam keadaan mereka itu dalam keadaan lawamah. Maksudnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, ataupun menyatakan di situ bahawa manusia menyesali di atas kecuaian bahawa manusia akan dibangkitkan semula. Manusia menyesali, sama ada orang beriman ke tidak beriman pun masing-masing menyesal lah. Terutama sila orang yang kafir tidak beriman, mereka sangat menyesal berbanding dengan orang yang beriman. Orang yang beriman menyesal kerana didapati syurga itu banyak lagi nikmat yang lain yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak beriman memang jelaslah mereka memang rugi yang bersangatan dan menyesal di atas segala peluang-peluang dan umur yang telah disediakan untuk mengerjakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam ayat 36 Allah Ta'ala sebut, dia kata ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka bahawa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa memikul tanggungjawab?
Maknanya apabila manusia menganggap bahawa dia akan dibiar atau dilepaskan begitu saja di dunia tanpa disuruh, ditegah, ditaklif dan tanpa dihitung dan tidak dibalas amalan di akhirat, ini akan bercanggah dengan bentuk keadilan dan tuntutan dan juga kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi situ menyatakan bahawa kan ayat ini menerangkan pada kita manusia itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Malahan binatang pun besok akhirat besok mereka juga akan dibangkitkan. Disebut dalam hadis binatang yang tidak bertanduk akan membalas pula binatang yang bertanduk yang telah menyerang dia ketika hidup dalam dunia dahulu. Apalagi kalau manusia, yang mana manusia ini ditaklifkan hukum hakam, halal, haram, makruh, mubah, fardu ain, fardu kifayah dan sebagainya. Jadi pelbagai taklif hukum yang dikenakan kepada manusia, terutama sekali ialah perintah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ditaklif dengan hukum yang lain, tanggungjawab lain. Jadi manusia itu tidak akan dibiarkan. Begitu sajalah ayah sebul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka bahawa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa memikul tanggungjawab? So masing-masing ada tanggungjawab dan amanah. Sama ada amanah terhadap diri sendiri, tanggungjawab terhadap diri sendiri, ataupun tanggungjawab terhadap keluarga, ataupun tanggungjawab dalam komuniti, tanggungjawab dalam masyarakat, tanggungjawab dalam negara dan sebagainya, tanggungjawab terhadap umat Islam, umat Islam yang lain, yang di manusia, tanggungjawab terhadap umat Islam di Palestin ataupun di negara-negara yang berlaku yang bergolak, terjadinya peperangan dan sebagainya. Maka umat Islam di mana saja wajib memberikan sokongan dan bantuan dalam bentuk apa jua terhadap umat Islam yang lain. Baik. Kemudian justru itu perhitungan dan pembalasan adalah suatu kemestian. Tidak sama nasib orang yang beriman dengan orang yang kafir, yang taat dan orang yang maksiat. Dalam masa yang sama, kebijaksanaan ketuhanan mewajibkan balasan ditangguhkan. Pembalasan sebenarnya dibuat di akhirat. Gitu. Jadi manusia beramal di dunia, balasannya di akhirat. Walaupun begitu ada juga bentuk-bentuk balasan di dunia. Ada juga balasan-balasan di dunia, Allah Ta'ala ada bagi balasan itu. Supaya Allah Ta'ala bagi balasan di dunia itu supaya manusia kembali kepada Allah, istighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan akhirnya patuh dan taat kepada perintah Allah. Ada juga manusia yang dibiarkan begitu saja dengan melakukan dosa dan maksiat. Akhirnya ketika nak meninggal dunia barulah dia teringat nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi masa itu tidak lagi diterimalah taubat mereka tadi. Dan akhirnya dia mati dalam keadaan tidak beriman dan tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang, namun aku sengaja sembunyikan masa datangnya supaya setiap orang akan dibalas berdasarkan kepada apa yang diusahakan. Masya Allah. Jadi maknanya hari kiamat itu pasti akan berlaku. Kerana Allah Ta'ala bersumpah dengan nama hari kiamat pada permulaan ayat ini. Dan cuma Allah Ta'ala merahsiakan bilakah berlakunya. Allah Ta'ala merahsiakan bilakah berlakunya supaya manusia berwaspada terhadap hari tersebut. Begitu juga kata masa ajal kita, tempoh ajal kita. Bilakah kita akan mati? Bilakah kita meninggal dunia? Masing-masing pun tak tahu bila kita mati. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala sengaja merahsiakan peristiwa tersebut supaya kita sentiasa berwaspada dan juga beramal. Jangan menunggu nyawa kita dah sampai ke halkum baru masa itulah kita nak bertaubat, nak sembahyang, nak puasa, nak mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran juga, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihat kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqin kal fujjar. Patutkah kamu menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sama seperti orang-orang yang melakukan kerosakan di muka bumi? Atau patutkah kami jadikan orang-orang yang bertakwa sama dengan orang yang berdosa?
Patut kau Allah Ta'ala nak samakan orang yang bertakwa dan berdosa? Sudah tentu tidak mungkin berlaku. Kerana orang bertakwa tetap orang bertakwa, orang berdosa tetap berdosa. Masing-masing telah dijanjikan balasan, sama ada janjian balasan yang baik ataupun balasan yang buruk. Baik, seterusnya Allah Ta'ala menyebut dalam ayat seterusnya, ayat 34 dan 40. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, dia kata, alam yakunu nutfatan min maniyin yumna summa kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa faja'ala minhu zawjaini zakara wal unsa alaysa zalika biqadirin ala ayyuhil mauta. Maksudnya, bukankah dia berasal daripada air mani yang dipancarkan? Bukankah dia, manusia tadi, berasal daripada air mani yang dipancarkan dalam rahim? Kemudian air mani itu menjadi segumpal darah. Summa kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Lalu Allah Ta'ala menciptakan dan menyempurnakan kejadiannya. Fa ja'ala minhu zawjaini zakar wal unsa. Kerana Allah Ta'ala menjadikan daripadanya sepasang lelaki dan perempuan. Alaysa zalika biqadirin ala ayyuhil mauta. Adakah Tuhan yang menjadikan semuanya itu tidak berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati? Maksudnya, apakah tuan-tuan daripada ayat ini? Apakah pengajaran kita nak ambil daripada ayat ini? Maknanya, bukankah semua ataupun sebelum ini manusia yang berasal daripada air mani yang hina, yang dipancurkan ke dalam rahim seorang perempuan, kemudian dia menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, mudghah, kemudian ditiupkan ruh, kemudian menjadi manusia yang sempurna. Sama ada manusia itu lelaki atau perempuan, mengikut kepada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan dengan proses kejadian manusia ini, Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan dalam hadisnya, dalam hadis 40, hadis 40 arba'in lah, di mana kejadian manusia ini 40 hari dalam keadaan nutfah, pertemuan air mani, kemudian 40 hari dalam keadaan alaqah, segumpal darah, kemudian 40 hari dalam keadaan mudghah, segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh oleh malaikat. Kalau seandainya Allah Ta'ala nak mentadbirkan bahawa janin itu hidup, maka ditiupkan ruh. Sehinggalah pada proses-proses seterusnya lah selama 9 bulan. 9 bulan kemudian lahirlah ke dunia dalam keadaan manusia yang sempurna. Kan, ada mata, ada telinga, ada kaki, ada tangan dan sebagainya. Kan, dan ada yang lelaki dan ada yang perempuan. Mengikut kepada kehendak dan juga ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi firman Allah Ta'ala, fa khalaqa fasawwa. Fa khalaqa fasawwa summa kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Bermakna dia berkuasa untuk menjadikan mudghah. Manakala firman Allah Ta'ala fasawwa, dia berkuasa merubah bentuk, menyempurnakan perkembangan dan pemberian roh. Kita tengoklah kejadian manusia sendiri, macam mana Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan ada akal fikiran, dengan mata yang cantik, muka yang cantik, tangan yang memang sesuai lah dengan penciptaan tadi, kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadilah. Malah manusia ini kalau nak banding dengan makhluk yang lain, mana taraf manusia lebih tinggi lah. Di samping itu, para Nabi dan Rasul terdiri pada manusia. Ada 4 jenis makhluk yang terdapat dalam dunia ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang ada akal dan nafsu, iaitulah manusia. Yang kedua, ada akal tiada nafsu, iaitulah para malaikat. Para malaikat qarabin yang dekat Allah Ta'ala, dan malaikat-malaikat yang lain, kiraman katibin dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada nafsu, tidak ada akal, iaitulah binatang. Itu binatang-binatang, serangga-serangga, binatang kecil, binatang besar dan sebagainya. Dan yang keempat, iaitulah tidak ada akal dan tidak ada nafsu, iaitulah tumbuh-tumbuhan, kan, benda-benda lainlah, benda-benda jamid, benda-benda yang beku, benda-benda keras yang telah dicipta oleh Allah SWT, langit, bumi dan sebagainya. Kan, itu termasuk dalam benda yang jamid, tidak ada akal dan tidak ada nafsu. Dan daripada 4 kategori kumpulan tadi, yang paling tinggi kedudukannya itulah manusia sendiri, tetapi dengan syarat dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau seandainya dia tidak beriman dan bertakwa pada Allah, maka kedudukannya jauh lebih rendah daripada binatang. Kalau dia beriman dan bertakwa kepada Allah dan melakukan ketaatan, maka lebih tinggi kedudukan daripada para malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi manusia ialah sebaik-baik penciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirat besok manusia akan diciptakan semula. Penciptaan kali kedua adalah lagi mudah berbanding dengan penciptaan kali pertama. Kalau kali pertama Allah Ta'ala menciptakan dengan mudah sekali penciptaannya, maka penciptaan kali kedua besok, kebangkitan, maka lebih mudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Baik. Kemudian Ibnu Abi Hatim lain meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat ini, lalu baginda membaca subhanakallah wa bala. Subhanakallahu wa bala. Jadi bila disebut ayat alaysa zalika biqadirin ala ayyuhil mauta, jadi bila ada orang membaca ayat ini, apa yang kita kena baca? Maka kita baca bala ataupun subhanakallahumma wa bala. Ada beberapa ayat yang Quran yang lain yang mana apabila imam membaca ataupun orang lain membaca ayat tersebut, maka kita balas dengan satu ucapan ataupun ucapan ayat yang lain selepas daripada dibaca oleh orang tersebut. Contohnya apabila seseorang membaca wattini wazaitun sampailah kepada akhir ayat alaihissallahu biahkamil hakimin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. So apa yang kita perlu baca? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Betul, dan aku atas demikian tu termasuk dalam kumpulan orang-orang yang naik saksi, minasyahidin. Jadi kalau seandainya imam membawa suratul Qiyamah, ketika menjadi imam sampailah pada ayat 40 ini, maka kita bacalah tadi bala. Okay. Kemudian ayat la uqsimu biyaumil qiyamah sampai alaysa zalika biqadir ala yuhyil mauta, maka kita baca bala. Kemudian ayat al-mursalat. Ayat mursalat sampailah kepada wa fa balagha fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun, maka kita naklah baca amanna billah. Amanna billah, kami beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya imam membaca ayat al-mursalat sampailah pada ayat fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun, maka hendaklah dia menyatakan amin. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita kembali pada pembincangan pada ayat tadi. Itulah ayat aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula. Dalam ayat ini perkataan aula disebut sebanyak 4 kali. Pada ayat yang pertama disebut 2 kali aula, mana kecelakaan. Pada ayat yang kedua pun disebut 2 kali, mana ada 4 kali disebut kecelakaan. Kecelakaan kepada orang kafir dan celakalah sungguh. Kemudian ayat seterusnya celakalah, kecelakaan pada orang kafir dan celakalah sungguh. Ayat ini kata ulama tafsir kan, mengandungi 4 ancaman untuk 4 kesalahan. Ayat ini mengandungi 4 ancaman kepada 4 bentuk kesalahan. Dengan perkataan lain, manusia diancam dengan 4 jenis siksa. Pertama, apakah kesalahan pertama? Iaitulah tidak beriman kepada Allah. Disebabkan tidak beriman pada orang Allah Ta'ala dan juga pada Nabi dan juga para Rasul, maka Nabi Muhammad SAW ataupun Allah Ta'ala sebut aula. Aula laka fa'aula. Aula yang pertama itu maksudnya memberikan jawapan kecelakaan pada orang yang tidak beriman kepada Allah. Kemudian aula yang kedua, balasan kepada orang yang tidak menunaikan solat. Mana kecelakaan orang yang tidak menunaikan solat, maka kecelakaan bagi dia. Aula laka fa'aula. Kalau kecelakaan pertama itu kecelakaan kerana tidak beriman, yang kedua itu kecelakaan tidak menunaikan solat. Kemudian aula yang ketiga, summa aula laka fa'aula, kecelakaan yang ketiga menustakan Allah Ta'ala, Rasul dan juga Quran.
Itu kecelakaan ketiga, mana tidak beriman pada Allah Ta'ala, tidak beriman dengan Rasul dan tidak beriman dengan Quran. Dan akhirnya kecelakaan yang keempat, iaitulah bersikap angkuh dan bongkah. Angkuh, bongkah ataupun sombong kepada Allah Ta'ala dan juga para Nabi dan Rasul dan orang beriman, yang mana mereka mengajak supaya orang tadi beriman pada Allah, tapi dia tidak beriman, maka dia berlagak sombong dan angkuh. Seperti Abu Jahal, dia tidak beriman kepada dakwah Rasulullah SAW. Maka kecelakaanlah, maka Nabi mendoakan kecelakaan bagi dia. Maknanya ada 4 kecelakaan. Kecelakaan pertama kerana tidak beriman, kecelakaan kedua kerana tidak solat. Kecelakaan yang ketiga, iaitulah tidak beriman Allah Ta'ala, Rasul dan dengan Quran. Dan kecelakaan yang keempat, iaitulah golongan tadi, yang mereka berlagak sombong, angkuh dan sebagainya. Maka itulah bentuk doa ataupun balasan ia akan diterima kepada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah, selesailah perbincangan kita berkenaan suratul Qiyamah ini, mana ada 40 ayat yang kita telah bincang dalam siri-siri yang sebelum ini, dan malam ini adalah malam yang terakhir. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang dapat memberikan penumpuan dan juga kan hadir dalam program tafsir ini. Mudah-mudahan dengan adanya perbincangan ini, mudah-mudahan kita sikit sebanyak dapat meningkatkan ilmu kita, menambahkan juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, kita sama-samalah beramal, kan? Mudah-mudahan Allah Taala sentiasa memberikan hidayah kepada kita, insya-Allah. Sebelum kita tutup, kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Barakallahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa wasi'an fatai alim. Dawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana ala rusulika wa la tujzina yaumil qiyamah innaka la tuhliqul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya.